Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pada malam ini berasa bangga kerana kita ada bersama kita seorang tetamu untuk mengisi program Jom Channel FB Live wawancara isu semasa, iaitu pada malam ini kita akan tumpukan kepada persoalan kedudukan ATM dan bagaimana kedudukan itu semakin rosak dan semakin parah, dan usaha untuk mengembalikan martabatnya, Dan pada malam ini kita ada bersama kita Major Mio Rosli, Major Besara Mio Rosli, yang telah berkhidmat lebih kurang selama 22 tahun dengan Angkatan Tentera Malaysia melalui TUDM, dan beliau pada masa ini setelah bersara merupakan setiausaha kepada pertubuhan Patriot di peringkat kebangsaan. Assalamualaikum Major, apa khabar? Sihat? Major tak ada masalah datang ke studio tadi? Tak ada. Tadi kalau Kuala Lumpur dia hujan lebat sikit. Tapi ini kali pertama kan? Kali pertama saya. Okey. So Major dulu bila mula-mula berkhidmat memang terus masuk dalam TUDM lah. Ya, saya masuk dalam TUDM. Dan bila besar tu di pangkat Major. Di bahagian dalam komando. Dalam bahagian komando. Pasukan khas. Pasukan khas Okey. Tahun yang besar tu Major bila tu? 95. Tahun 1995. Okey. So kita ada bersama kita Major Mio yang merupakan seorang yang boleh dikatakan hidupnya lah adalah tertumpu kepada persoalan khidmat sebagai anggota keselamatan Angkatan Tentera Malaysia. Dan beliau telah banyak menulis dan memberikan pandangan berhubung dengan keadaan dan kedudukan Angkatan Tentera Malaysia sekarang ini, dan beliau menyatakan bahawa martabat Angkatan Tentera kita ini telah sedikit demi sedikit dihakis, dan sehingga kedudukan yang sepatutnya di antara yang tertinggi akhirnya telah jatuh kedudukannya ke yang nombor 4 ataupun nombor 5 lah kan, lebih kurang. Boleh Major tolong jelaskan dakwaan Major ini, bagaimana Major membuat kesimpulan yang sebegitu? Sebenarnya saya melihat Angkatan Tentera ini, peranan Angkatan Tentera ini adalah di dalam perlembagaan kita, perlembagaan persekutuan kita. Dalam perlembagaan persekutuan, kalau kita lihat persekutuan, artikel 41 yang mengatakan bahawa yang di Pertuan Agong adalah Panglima tertinggi Angkatan Tentera. Pendek je ayat dia. Full stop. Dia tidak ada nasihat siapa ke tak ada. Yang di Pertuan Agong adalah Panglima tertinggi Angkatan Tentera. Itu saja. Dalam bahasa Inggeris dia, yang di Pertuan Agong shall be the supreme commander of the armed forces. I see. Okey. Itu satu. Okey. Kemudian kita lihat juga dalam perlembagaan, kita boleh lihat dalam artikel 132. Sinarai-sinarai perkhidmatan awam. Ini kalau kita kata perkhidmatan awam, tentera awam ke? Tidak, maksud pada saya punya tafsiran saya, perkhidmatan awam itu ialah anggota kerajaan yang berkhidmat untuk awam lah. Dan nombor satunya ialah Angkatan Tentera. Angkatan Tentera. Artikel 132. Okey. Yang nombor 2 ialah kehakiman. Yang nombor 3 ialah perkhidmatan awam. I see. Okey. Nombor 4 ialah polis di Raja Malaysia. Dan seterusnya lah. Jadi ini yang kita lihat di dalam perlembagaan. Ini hierarki lah, kalau ikut hierarki dia. Ada orang kata ini saja je bubuh mana-mana. Tidak. Tidak. Kalau kita tengok dalam akta-akta yang lain-lain, akta pencen, akta lain-lain pun, dia punya susunan tu tetap kekal sama. Dia tidak boleh. Kalau dia keluarkan satu, nombor 5 ialah keretapi tanah Melayu. Nombor Melayu dia dibatalkan. Dibatalkan di nombor 5 tu dia tetap kosong sampai sekarang. 5 dia tak ada sebab yang nombor 6 naik ke nombor 5.
Itu dari segi perlembagaan. Kemudian setiap kita tengok setiap bahagian, angkatan tentera, kehakiman dan sebagainya, semua ini ada Suruhanjaya. Kita tengok Suruhanjaya. Kecuali Angkatan Tentera. Dia tak panggil Suruhanjaya. Dia panggil Majlis Angkatan Tentera. Majlis Angkatan Tentera. Okey. Itu satu. Kemudian yang lain tu kalau maknanya power structure dia, hierarki dia memang tersendiri lah. Tersendiri. Yang lain pun sendiri juga. Kita tengok kehakiman, dia ada Suruhanjaya kehakiman. Perkhidmatan awam, perkhidmatan awam am pun dia ada Suruhanjaya awam. Perkhidmatan awam, Suruhanjaya perkhidmatan awam. Polis pun dia ada. 139 ialah 138 ialah Suruhanjaya kehakiman. 139 ialah Suruhanjaya perkhidmatan awam. 140 Suruhanjaya polis. Dan seterusnya. Dan cikgu dan sebagainya. Itu pada dia ada. Kemudian kita lihat pula kalau dengan cara terperincinya pula, Majlis Angkatan Tentera ni setiap ahli-ahli tetap yang ada 10 orang tu, 8 daripadanya, 7 daripadanya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Secara personal. Dia tulis dalam perlembagaan. Mesti dilantik oleh Panglima Angkatan Tentera. Jadi ahli. Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. 2 orang pegawai kanan Angkatan Tentera dilantik oleh Agong. Pegawai kanan daripada Tentera Udara dilantik oleh Agong. Pegawai kanan daripada Tentera Laut dilantik oleh Agong. Kemudian kita ada 3 yang jawatan daripada 10. Yang akhir sekali ialah 2 orang sama ada tentera ataupun awam. Kita lihat di situ ada 3 jawatan yang dilantik oleh 2 jawatan yang dilantik oleh perlembagaan, iaitu pengurusi. Pengurusi Majlis Angkatan Tentera ialah Menteri Pertahanan. Okey. Itu setiausaha dia ialah Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Itu ex officio lah maknanya. Atas jawatan dia. Kita baca lagi ke bawah lagi. Kita baca lagi ke bawah ni. Kalau salah seorang daripadanya katalah pengurusi dia tak hadir, dia boleh lantik pengurusi lain. Ini menunjukkan yang pengurusi tadi fungsi dia sebagai pengurusi semata-mata. Dan dia orang buat keputusan secara demokratik. Maknanya dia mengundi. Kalau satu-satu keputusan dia mengundi. Kalau kita tengok tu yang pakai uniform dalam situ ada melebihi daripada dan satu lagi jawatan yang duduk dalam tu ialah Wakil Majlis Raja-Raja Melayu yang tidak ada di dalam Suruhanjaya yang lain. Kita tanya kenapa Wakil Raja-Raja Melayu pernah duduk dalam Majlis Angkatan Tentera. Itulah. So apa implikasi yang dikatakan yang hakisan ni yang menyebabkan sekarang ni macam meja menganggap bahawa Angkatan Tentera sudah tidak berada di kedudukan yang sepatutnya. So orang akan tanya so what? Apa implikasi dia? Yang pertama sekali saya melihatkan kuasa Majlis Angkatan Tentera ni dikawal oleh KSU itu sendiri. Kalau kita tengok saya lihat masa tu saya pun dalam ingatan lagi pada tahun 1981 Majlis Angkatan Tentera ini digabungkan dengan Kementerian Pertahanan. Digabungkan kedua dan tujuan dia ialah untuk memudahkan menteri membuat keputusan. Jadi sepatutnya dari segi legalnya Majlis Angkatan Tentera membuat keputusan. Majlis Angkatan Tentera dia ada 3 peranan dia. Peranan dia yang pertama ialah pemerintahan. Yang kedua ialah disiplin. Dan ketiga ialah pentadbiran. Ini kuasa atas kelulusan Yang di-Pertuan Agong. 3 perkara. Kecuali perkara operasi. Tapi kalau kita lihat pada tahun 1981 Timbalan Menteri Pertahanan masa itu dia menubuhkan satu lembaga, dia panggilkan lembaga menteri yang menggabungkan Kementerian Pertahanan dengan Angkatan Tentera. Gabungkan dua dan dia jadikan lembaga menteri. Ini dia membuat keputusan. Ini maknanya keputusan MAT itu dah macam tak ada harga. Ini saya lihat itu. Dan sekarang ni kalau kita buka dalam website Kementerian Pertahanan, dia panggil benda yang sama juga. Benda yang sama juga tapi dia tukar nama. Dia panggil Kumpulan Pengurusan Angkatan Tentera. Yang di mana
yang tidak lagi dikuasai oleh Majlis Angkatan dia Tentera pasalnya itu dia sendiri. dalam satu badan tu dia boleh buat keputusan. I see. Jadi Okey. Maknanya maksud Major, apa yang menjadi kerisauan ataupun kebimbangan ialah bahawa sekarang ini Majlis Angkatan Tentera itu dikuasai oleh kementerian dan Menteri Pertahanan itu sendiri. Ya. Dan bukan lagi independen ataupun bebas, hanya bertanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong. Adakah itu isunya? Ya, itu isunya. Jadi saya tak cerita kesan dia lagi yang berlaku sekarang kan. Banyak kesan dia. Boleh Major ceritakan satu dua, kita nak memahami masalah dia. Majlis Angkatan Tentera, apabila Majlis Angkatan Tentera ni mempunyai tiga kuasa tadi diberi oleh perlembagaan melalui Yang di-Pertuan Agong. Itu pemerintahan. Apa itu pemerintahan? Pemerintahan tu naik pangkat, posting orang pergi sini, nak jadi panglima ke, nak jadi apa. Ini semua kuasanya datang daripada Yang di-Pertuan Agong. Yang keduanya disiplin. Dalam tentera ni dia tak sama dengan orang awam. Dia ada undang-undang dia sendiri. Kita pakai Akta Angkatan Tentera. Setiap kesalahan dia tertakluk pada tentera tu. Dia tak boleh buat macam mana sesuka hati dia macam orang awam buat. Dia salah, dia kena court martial. Kita ada court martial, mahkamah tentera dan sebagainya. Ini pun kuasa Yang di-Pertuan Agong. Dan ketiganya ialah pentadbiran. Pentadbiran amat luas. Amat luas daripada pengambilan anggota, pengambilan pegawai kadet, memberi tauliah kepada pegawai-pegawai, membuat syarat-syarat perkhidmatan, gaji dan juga pencen. Ini disebut dalam Akta Angkatan Tentera. Dan kalau kita lihat pula gaji dan pencen, Majlis Angkatan Tentera boleh membuat gaji dan pencen dan boleh buat retrospektif. Maknanya boleh buat kebelakangan sebelum akta itu diwujudkan. Tapi dia tak cakap sebelum tu sampai bila. Kalau sampai bila, maknanya daripada tahun 1933 lah. Dia kalau boleh backdated gaji tadi tu dan juga pencen tadi daripada tarikh itu. Itu undang daripada akta. Dan akta tadi jelas dia beritahu. Saya beritahu tentang pencen. Pencen ialah section 187. Gaji 157. 187 kata dia boleh buat pencen. Lepas tu Majlis Angkatan Tentera akan buat, orang selalu dalam tentera dia faham PAMAT kata. PMAT, Perintah Majlis Angkatan Tentera. Perintah Majlis Angkatan Tentera dan peraturan-peraturan yang dibuat dalam peraturan lain lah. Tapi sekarang ini tidak lagi. Soal gaji, soal pencen dan sebagainya, adakah ditentukan oleh Majlis Angkatan Tentera ataupun masalahnya kalau kita lihat sekarang ni pencen pesara tentera veteran tidak ada perirasan, dia naik 2%. Dalam kita punya peraturan tak ada 2%. Dia kata penyelarasan. Sekiranya ada kenaikan gaji dalam yang berkhidmat, yang di luar ni pun akan ada perarasan lah. Ini ada dalam peraturan-peraturan pencen. Saya tak ingat ni section 60. Dia ada sebut yang mengatakan kalau ada pelarasan dalam ini, yang pencen pun patut diselaraskan. Tetapi apa yang berlaku? Kita ikut akta pencen. Kalau kita tengok section tafsiran dalam section 2, tak salah saya, 2 atau 3 section akta pencen, Angkatan Tentera tak ada tersebut dalam situ. Tapi yang sebut atas ni hakim, kehakiman, perkhidmatan awam, maknanya kedudukan yang istimewa yang dulu yang diberikan kepada Angkatan Tentera sekarang ni dah tak ada lah. Dia dah terpaksa atas keputusan kementerian ataupun atas keputusan menteri. Benda tu ada dalam ada tapi tak diamalkan. Tak diamalkan. Dan semua diselaraskan mengikut akta-akta pencen dan sebagainya yang administratif menteri ataupun timbalan menteri ataupun KSU. Dan Majlis Angkatan Tentera dah tidak ada kuasa yang seperti mana yang sepatutnya. Saya lihat macam itulah. Tapi apa yang berlaku saya tak tahu. Yang saya dapati menarik tu soal yang
pemerintahan tu, iaitu soal kenaikan pangkat, siapa yang nak dinamakan sebagai ketua, siapa yang nak naikkan jadi sebagai general ke apa ke kan. Dulu Majlis Angkatan Tentera. Sepatutnya lah. Sekarang sepatutnya begitu juga. Tetapi kita dapati kadang-kadang apa yang berlaku, ada tak yang dia langkah dia ikut kepentingan politik ataupun campur tangan menteri dan sebagainya, ataupun bagaimana? Saya tak tahulah kalau pasal saya tak duduk di kedudukan di situ. Tetapi kalau kita tengok kriteria untuk naik pangkat ini, kita ada kriteria dia. Tapi kadang-kadang orang yang dah cukup kriteria ni dia tak naik. Orang yang lain mungkin dia ini vokal, dia tak setuju dengan sesuatu perkara ni. Jadi mungkin itulah. Okey. So maknanya apa yang kita harapkan ialah Angkatan Tentera ini menjadi satu badan yang mempunyai kuasa yang tertentu, bebas, tak ada campur tangan politik dan sebagainya. Tapi sekarang ni nampak macam tidak seperti itu, ya. Dan ini akan lebih terkesan dengan adanya yang Majlis Keselamatan Negara. Atau bagaimana pandangan dia di sini dalam tentera ni, Majlis Angkatan Tentera dia tidak melibatkan perkara operasi. Operasi tentera dia badan lain, dia dipanggil JPP, Jawatan Kuasa Panglima. Dia tidak ada orang awam dalam situ. Tetapi kalau kita lihat, saya tak tahulah, saya hanya dah pencen kan. Saya lihat daripada arahan yang dikeluar oleh menteri dan saya ambil contoh satulah, saya ambil contoh kata lah Datuk. Saya tengok menteri mengarahkan batalion ni pergi ke sana, dia dalam TV dia yang bercakap mengarahkan benda macam ini. Lepas tu kita tengok polis mati kena tembak, askar mati kena tembak. Saya kata siapa yang memerintah? Kan? Kalau pada saya menteri memang tak ada bidang kuasa tu untuk memerintah, mengarah dan sebagainya. Dan yang akhir kita tengok patutnya menteri hanya menyatakan bahawa dia hanya patutnya parlimen Angkatan Tentera buat keputusan, duduk sebelah. Dia bercakap bagi pihak ini kalau dia nak cakap. Kalau dia nak cakap, dia sebagai conduit lah, penyambung di antara masyarakat awam dengan tentera. Tapi keputusan yang operasi dan sebagainya sepatutnya dibuat oleh pihak tentera. Macam serupa juga dalam mencari dan menyelamat, MH370. Saya tak tahu. Saya tengok. Kerana saya pun dulu dalam TUDM, salah satu bidang saya adalah search and rescue. Memang combat search and rescue kerja saya. Tapi saya tengok yang buat keputusan bukannya tentera. Kita ada arahan bencana alam dalam arahan MKN punya arahan nombor 2. Dia macam banjir, kapal terbang jatuh dan sebagainya. Semua dah ada tertulis itu siapa punya kerja. Jadi kalau menteri yang buat keputusan, saya kita pun tak faham. Yalah, dia macam di Pulau Pinang lah kan. Bila dah banjir teruk, macam Pulau Pinang kena minta daripada menteri tolonglah hantar tentera kan. Sepatutnya sedang tak perlu kan. Benda tu dah jelas. Bila dah istihar dia kata dah ada banjir, dah darurat dan sebagainya. Saya pun tak faham yang ini. Kenapa polis, tentera, bulan sabit, semua tu dah jelas dalam arahan nombor 2. Semua kalau kita buka arahan, kita boleh Google dalam internet pun kita tengok siapa punya tugas. Tentera apa tugas dia? Polis apa tugas dia? Dia tak perlu nak merayu-rayu kat siapa-siapa. Kalau pasal ada kepentingan politik. Tak tahulah saya. Inilah kalau menteri yang membuat keputusan, mungkin susah. Dia ada orang takut nak buat keputusan. Orang takut nak bertindak. Nak tunggu orang mati dulu. Isu mungkin yang paling kontroversi berhubung dengan ini ialah soal MKN lah. Yang mana yang seolah-olah kuasa untuk mengisytiharkan darurat dan sebagainya semua bergantung kepada ahli politik semata-mata. Itu dalam atas itulah. Pada saya melihat daripada perlembagaan, artikel 150 masih lagi dengan Yang di-Pertuan Agong. Tapi MKN ni saya kata dia boleh ada sekelompok dan kelompok yang ini. Tapi saya tak mau bincang perkara ini. Pada saya rasa benda ni, saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tengah cabar benda ni kerana proses undang-undang diluluskan tak mengikut prosedur yang di parlimen sepatutnya. Kalau kita bincang pun tak gunalah kita. Tapi mungkin itu boleh memberikan satu gambaran soal apa yang dikatakan usaha nak
menguasai, nak menguasai majlis Yalah, angkatan tujuan tentera. kalau kita lihat tujuan dia tujuan itulah. pembuat undang-undang tu ialah untuk menguasai keadaan lah. Tapi saya rasa ini tak patutlah. Kita dah ada artikel 150 yang masih lagi kuasa Yang di-Tuan Agong. Kalau betul ada darurat dan sebagainya, kita minta kepada Yang di-Tuan Agong lah untuk isytiharkan. Okey. Ni meja. Kita punya program malam ni pun dia program Facebook Live. So sambil kita berbincang, kita sembang-sembang tadi, ada penonton-penonton dia orang timbulkan persoalan ataupun soalan dan di sini ada saudara Arif Razak, dia kata Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentera ini sepatutnya diberikan pelbagai kemudahan untuk mereka dan keluarga mereka. Bukan untuk merendahkan perkhidmatan lain, tapi tentera ini adalah firewall pertama negara dari ancaman musuh luar. Tak termasuk training yang sukar hari-hari. Bila martabat kami direndahkan, ni bekas ni orang tentera ni kot. Takut tentera akan mula berpaling. Ni apa pandangan meja tentang persoalan ini Dalam tentera kita dilatih daripada dulu kalau pegawai kita latihkan. Yang pertama sekali ialah kita kata welfare. Dalam mana-mana pun kita bagi welfare. Welfare kita ni corak tentera kita ni kita berasas kepada British dulu. Kita ambil alih daripada British yang mall yang kita duduk dalam betul-betul. Tapi walaupun sekarang dah banyak berubah. Acuan tu adalah daripada British. Dia tentera ni yang pertama sekali welfare. Apa saja pun welfare is always number one. Jadi kalau kita lihat dulu pun kalau dalam tentera, dalam kamp tentera kita ada panggung wayang, kita ada nafi dulu Nafi tu sekarang tukar jadi penama yang ada sekarang kan. Dan macam-macam kemudahan yang dia beri. Tiket kereta api kalau kita ada peruntukan 1 tahun cuti kita dapat satu tiket kereta api boleh pergi mana-mana. Lepas tu kalau kita nak pergi cuti pendek-pendek lain kita boleh dapat concession 50% ke 40% ke sebagainya. Memang ada. Kalau kita kata yang soalan dia tanya tadi tu ialah apa tadi? Takut tentera akan mula berpaling. Tentera tidak boleh berpaling. Tentera ni saya selalu cakap tentera ni adalah satu pasukan yang robotik. Robotik. Kita ni ikut arahan. Kadang-kadang kita lihat arahan tu mungkin tak betul kita buat. Kita tak boleh salahkan anggota yang membuat. Kalau dia kata tembak, dia tembak. Dia tak kira siapa yang di depan. Dia dapat arahan daripada pegawai atasan dia. Pegawai atasan dia dapat daripada lagi atas. Dia kata, kalau seranglah. Jadi, saya rasa kalau tentera yang berpaling tu ada bukan tentera lah. Yalah, tak not well trained lah. Not well trained. Tak dilatih lah. Ni insya-Allah saya khawatir sekarang ni di Sabah sekarang ni. Ada tengoknya yang menjaga keselamatan sempadan ni di sisiran pantai bukan lagi tentera. Dia dah pakai apa saya dengar kata rela pula jaga. ini perkara yang saya risau. Saya risau. Yalah pasal kepakaran rela dan kepakaran tentera memang bukan kita nak kata saya tak tahulah rela tu dia train macam mungkin dia punya pegawai adalah bekas tentera tapi secara organisasinya itu bukan peranan dia. Peranan dia kita tengok lain peranan dia. Okey betul lah tu memang anulah. Saya rasa yang apa yang dimaksudkan saudara Arif ni bukanlah sangat nak kata tentera tu akan berpaling kan. Tetapi maknanya tak adil lah tapi welfare dalam tentera saya percaya pegawai yang ada dalam tentera ni dia kalau dia dilatih secara betul welfare untuk anak buah dia ada kebajikan dan itu nombor satu dalam tentera. Kita kena jaga. Kalau kita tak jaga itulah. Tapi mungkin banyak juga masalah-masalah dari segi peruntukan, dari segi pembelian yang tidak lagi di bawah kawalan tentera sepenuhnya. Kita pun banyak dengar tentang soal pembelian senjata. Ini sekarang ni kalau kita lihat, kita orang lama kita lihat dalam angkatan tentera, kita tengok begitu canggih sekali kan. Masa zaman saya dulu, saya nak tubuhkan komando dalam TDM ni. Kadang-kadang kita menelih mata kita tengok. Senjata tak ada, kita pakai buluh. Pek tak ada, kita pakai guni pasir tu, kita pakai tu untuk berlatih. Pasal kita minta peruntukan tak ada. Macam mana bendanya tak ada. Perjawatan tak ada kadang-kadang, tapi benda tugas mesti dia buat. Jadi pada saya
tak cukup alatan tu dalam tentera is not. It's Bukannya not satu isu. Bukan alasan. Isu adalah ini isu orang atas. Yeah. Orang atas mesti memastikan supaya tentera nak berperang, kasut dia mesti betul. Jangan pergi kasut batak, ada nak pergi Fungkiong ke dan sebagainya. Seluar dia tu boleh tahan lasak, baju dia, topi dia, semua ni kena tengok kualiti yang bagus. Kalau dulu kita pakai seluar, keluar dari store 2 hari saja dah koyak. Ini masalah kontraktor lah. Harga mahal. Harga mahal. Tapi pakai 2 hari saja koyak. Ini benda macam inilah yang senjata contohnya dulu. Kita beli senjata daripada Germany dulu. Kita beli senjata. Pergi masa dulu komunis banyak kita perang. Senjata peluru daripada syarikat lain. Jadi dah sabotaj ke apa kita tak tahu. Pergi tengah bertempur, peluru dapat stoppage, maknanya peluru tu tak ikut saiz tersekat dalam. Kapal terbang kita beli tak boleh terbang. Apa ni, kapal rosak dan kereta tank kita beli berpuluh-puluh yang boleh jalan tak sampai 5 yang boleh berjalan. Jadi saya tak faham lah. Dia sepatutnya benda-benda tu pun bukan ditentukan oleh pihak awam kan. Sepatutnya awam sebenarnya dia menjaga duit. Dia pentadbiran dia. Dia tapi jaga keputusan duit. Saya faham. Bila saya cakap kan, orang awam ni mungkin dia marah, dia kata perkhidmatan awam lah. Dia duit dia jaga. Tetapi kita profesional. Kalau kita nak perang, kita kata kita memerlukan kapal terbang macam ini, kapal macam ini, senjata macam ini dan sebagainya. Kalau you nak beli substandard, nak perang macam mana? Kalau tak ada duit, itu saya rasa. Tapi ini bukan soal tak ada duit, dia bayar harga mahal. Harga mahal. Tapi kualitinya kurang baik. Lepas itu kita beli, kita tak beli spare. Bila rosak, tak boleh baiki. Tak boleh pakai. Tak boleh simpan. Betul lah gitu. Scrap benda tu. Jadi perkara macam kalau kita tengok dalam Al-Quran, ini wajib tau. Yalah. Wajib kerana Allah kata siaplah bala tentera dengan berkuda. Kan ini benda yang wajib bagi seorang pemerintah. Mastata'tum bil quwwah, ya. Ya betul. Memanglah ini satu perkara yang sepatutnya akhirnya keputusan untuk nak beli apa diserah kepada orang yang nak menggunanya dan dia yang paling pakar dalam bidang itu. Betul. Ya. Soal nak sign check tu ke nak ke cari duit dari mana tu pentadbiran. Tapi ini kita apa yang kita dapati yang paling teruk, duit tu ada, bayar pun ikut bajet. Tapi benda lain pula yang sampai kan. Tu yang sebenar-benarnya tak berlaku, tak sepatutnya berlaku lah. Ya. Tu yang amat-amat menjadi. Dan saya tak sedih apa? Saya sedihkan negara kita. Kalau angkatan tentera kita ni tidak ada kemampuan. Jadi saya tak saya tak faham benda macam ni yang berlaku ni yang kita dalam Patriot ni kita mempersoalkan banyak kali. Kalau negara kita ni pun tak cukup, yang kita apa ni katalah macam kata rela. Adakah dia gunakan rela tentera tak cukup? Kalau tak, yang patutnya kita ada askar wataniah. Kan? Kalau tak cukup, besarkanlah askar wataniah tu. Itu ataupun kita nak menjaga sini, kita sibuk pergi jaga negeri orang. Ini lagi satu saya tak faham. Kita nak pergi jaga negeri orang, negeri sendiri pun kita tak boleh nak jaga. Ini kita kena fikirlah. Yalah, ni memang untuk nak jaga kawasan dekat Sabah, pantai timur tu dan sebagainya, memang tak wajar lah diserahkan kepada rela kan. Nampak teruk sangat. Memang kalau cakap ni orang rela marah. Marahlah dia. Dia kata dia tak ada, tapi pada itu bukan peranan dia. Ya, betul. Bukan peranan dia. Dah ada tentera. Memang tugas tentera. Bukan tugas rela. Bukan kita kata dia tak secekap ataupun kita tak tahu kan. Ni memang peranan ya. Ni macam tiba-tiba kita tak nak pakai mahkamah, kita pakai tepi kedai kopi. Kedai kopi. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah, ataupun dewan orang ramai. Walaupun dewan tu lebih canggih. Ya, betul. Kan? Tapi bukan itu tempatnya ya. Okey, saudara Mustaqim tanya. Assalamualaikum, selamat malam. Kawasan perumahan saya banyak tentera yang pencen. Dan rata-rata tak tahu nak buat apa selepas tamat berkhidmat. Sepatutnya ada program khas untuk mereka ni. Alik-alik jadi security. Saya macam inilah. Tentera ni kita sebelum kita berhenti, kita ada kursus perayaan. Untuk perayaan. Tetapi masalah cara proses membuat tu, saya pun kadang-kadang saya tak tahu macam mana. Dia macam touch and go kan.
tentera dulu punya tentera dulu dia tak sama macam tentera sekarang ni. Sekarang ni kelulusan pelajaran dia ada tinggi sikit dan sebagainya, dia boleh cari kerja. Dulu masa dulu yang darjah 6 ni contohnya. Dia darjah 6 dia masuk tentera, lepas tu dia keluar. Kita pergi ambil dia dekat kampung, kita proses dia jadi macam robot, buat kerja macam robot, lepas tu kita lepaskan dia pergi kursus peralihan. Tapi kursus peralihan ni perlu dibuat cara treaty lah saya rasa. Pastikan tentera ni kita ambil, dia dah duduk dalam tentera kata 20 tahun ataupun 18 tahun ke 15 tahun duduk dalam tentera. Dia tak tahu apa, dia tahu ikut perintah. Ikut arahan. Kalau nak buat sendiri, fikir sendiri, dia tak boleh nak fikir. Ada yang pandai tu boleh nak fikir. Jadi dia latihan dia begitu. Dia kursus peralihan ni dia buat oleh perhebat. Perhebat ni melatih dia ni daripada orang tentera nak tukar balik, transform balik kepada orang awam. Tapi yang kelemahan di sini saya rasa ialah dia bagi satu latihan, dia janji macam-macam, you boleh pinjam loan sana, jumpa wakil rakyat sana, boleh minta ni. Bila dia keluar pergi kursus peralihan, dia keluar, apa dia minta loan pun dia tak boleh, apa pun dia tak boleh. Jadi dia mungkin tak ada kerja, yang dia boleh buat kerja. Yalah, kalau orang tu dia technician dulu dalam tentera, mungkin dia boleh buat kerja-kerja technician. Kalau yang macam tentera biasa, yang macam kata orang panggil non-straight man, maknanya dia macam rifleman dalam askar Melayu, darjah 6 kelulusan keluar, apa yang dia boleh buat? Bawa teksi, jadi jaga. Tapi kalau inilah dia buat macam ni, saya rasa sedih lah tentera ni dibuat macam ini. Patutnya dia mesti latih orang tu, pastikan dapat kerja. Bila dia tunjuk pergi kadang-kadang kilang ke mana tengok bekas tentera, tak mau. Ini tentera minta kerja sana tak boleh. Jadi adalah tanggungjawab. Tadi kalau saya kata Majlis Angkatan Tentera ni membuat satu peraturan. Dia kalau dia buat peraturan, dia pasti dia faham tentera. Banyakkan orang dalam awam dia tak faham apa dia tentera ni. Tentera dengan awam tak sama. Memang tak sama. Cara hidup dia berbeza. Dunia yang lain. Dengan polis pun beza. Dunia lain. Polis ni dia semi awam. Semi awam. Kita ni terus macam robot. Yalah. Kadang-kadang tak ada interaksi pun dengan masyarakat awam. Tak ada langsung. Yalah. Makan dia, tidur dia, semua cara tentera. Tidur pun cara tentera, nak makan cara tentera. Jadi bila kita dah buat dia tu macam itu, bila kita nak lepaskan dia tu, kurang-kurangnya pastikan dia dapat kerja yang sesuai. Itulah saya minta jugalah kalau kerajaan boleh buat itu. Banyak yang tentera sekarang yang susah dekat luar. Yalah, seperti mana yang disebutkan tadi. Ini pun ada satu lagi soalan saudara Ismail Jani. Salam. Waalaikumsalam. Isu pasal lembaga tabung Angkatan Tentera dah selesai ke? Macam-macam pihak dah salah guna ni. Bila nak selesai? Saya tak tahu. Saya tak boleh nak jawab. Saya bukan ini kena tanya yang melibatkan inilah. Ni orang yang ada maklumat lah. Ada maklumat. Orang yang biasa kalau saya cakap pun saya cakap bohong lah. Saya tahu ada masalah tapi saya tak boleh nak jawab soalan ini. Ni anulah ni memang ni soal salah guna dia Malaysia ni kita ada banyak tabung. Dia lalu kata, bila ada tabung banyak orang boleh nak. Saya dengar kata orang salah gunakan tabung ni tapi kita tak ada maklumat. Tak ada maklumat. Kalau betul ada samanlah dekat mahkamah. Betul. Okey. So selain daripada masalah-masalah selepas pencen tu, yang dalam servis tu sendiri, bagaimana pandangan media lah yang selama inilah saya lihat di sini kita tentera ni telah melalui era banyak era sebelum merdeka tu ialah darurat pertama tahun 48 kita sampai 1957 kita merdeka sampai ke tahun 1960 itu darurat yang darurat lagi. Tentera dulu dia tak fikir banyak, dia fikir masuk tentera ni pergi perang dengan komunis. Kita perang apa tak kira lah dia perkhidmatan mana ke, dia berperang. Lepas itu tahun 60 darurat ni disambung lagi. Tahun 60 dia sambung lagi sampai ke tahun 86. In between tu ada lagi konfrontasi Indonesia dan sebagainya. Tapi bukan pada awalnya dulu kita banyak Commonwealth yang menolong kita. Tapi tentera dulu kita
macam kita punya kerja ni, kita tahu kita ada musuh. Kalau kita pergi operasi tu, nyawa kita macam ujung tanduk je lah. Dalam ada kita balik, tak balik, isteri, anak isteri tunggu. Kata kadang-kadang tak kira lagi jadi juruterbang pun. Berapa ramai pilot dalam TDM yang ditembak jatuh dan sebagainya. Bila balik-balik, anak tunggu, bapak datang dengan keranda. Kaki tak ada, tangan tak ada, putus kat hospital. Ini dulu. Sekarang ni kita panggil peacetime soldier. Peacetime soldier ni dia tak ada perang. Bila dia tak ada perang, pada saya kerja peranan tentera nombor satu ialah latihan. Dia patut membuat satu latihan yang setiap hari dia kena buat latihan. Pasal rakyat bayar gaji. Bayar gaji membayarkan angkatan tentera ni boleh mampu untuk mempertahankan bila perlu. Kalau tentera ni bagaimana kalau memanfaatkan angkatan tentera ini untuk projek-projek tertentu macam pembinaan jambatan, pembinaan jalan dan sebagainya, kerana benda-benda ni pun bila time perang pun memang angkatan tentera pun perlu melakukannya, dan ada juga yang tugasan-tugasan yang seperti ini yang boleh digunakan angkatan tentera untuk melatih mereka dan juga mendatangkan manfaat dan faedah kepada rakyat, khususnya katakan yang di kampung, di pendalaman. Boleh apa pandangan Meja kalau begitulah? Dia macam ni. Zaman dulu, ni darurat dulu, kita buat benda ni. Kita buat ini ni heart and mind of people. Win the hearts and minds. Kita pergi ke kampung, kita bina jambatan, kita ada kemudahan, kita ada peralatan, kita ada mesin yang nak buat jambatan ke, kita ada jurutera kita sendiri. Tentera lengkap. Kita ada doktor. Doktor pergi doktor gigi, pergi dekat kampung tu pergi. Ini semua heart and mind. Dalam masa aman ni pun boleh juga, tak ada masalah. Sebenarnya tentera ni banyak ilmu, banyak pengetahuan, betul. Walaupun dah besar kan. Tapi tak dimanfaatkan. So dia kata mengapa kemahiran yang sedia ada tidak dapat digunakan. Ini yang pertama sekali ialah saya rasa pesara tu sendirilah. Pesara tu dia ada ilmu. Kalau dia tak nak guna, orang yang tak nak gunakan ilmu yang ada tu pun saya rasa tak betul lah. Kalau YB pun faham kan. Kalau orang yang ada ilmu, dia simpan ilmu dia tak benar. Tetapi kadang-kala kita ada ilmu, kita ada kemahuan, tetapi tu yang dia kata ruang tu tak diberi macam mana. Contoh saya lihat semalam ada seorang kapten jumpa saya. Dia tak ada kerja. Kan, dia jual jagung. Dia kata dia kat saya dia jual jagung. Jagung apa, jagung rebus dalam mangkuk tu kan. Ada pergi sana kena halau, kena sini kena saman, kena barang dia kena masuk dalam lori kata. Kalau tak diberi peluang macam ni, macam mana dia nak hidup? Nak buka gerai makan pun, datang bandaraya, datang pergi pecah. Itu tetapi kemahiran dia ada. Kalau ada orang yang ada kemahiran ni, kalau dia tak guna tu satulah. Nombor dua, dia kata pulangkan dokumen penting, tetapi apa yang dalam otak masih kekal. Itu saya tak fahamlah dokumen penting apa. Yalah, maksud saya rasa maksud dia ni ialah kita ada benda yang kita tahu. Semua ada dalam otak kita. Macam mana yang angkatan tentera yang ada sekarang yang berlaku ni, kita adik-adik kita je. Walaupun pangkat dia jeneral ke apa ke, saya major, tapi saya kira adik-adik saya. Apa yang dia orang buat sekarang ni, cara dia orang buat, kita tahu. Tapi yalah, takkanlah kita nak pula kan. Itu secara terbuka nak komen dan sebagainya. Itu dalam hal kita bukan tentera lagi. Kita dah jadi orang awam. Orang awam kita buat je awam. Tapi apa yang kita ada, tapi kalau dia nakkan, dia kata tadi, kalau nakkan kita, negara kita kena serang, saya rasa orang yang dalam Petrok yang ada, dalam ahli yang dalam Petrok ni, bila-bila masa saja dia orang akan sanggup pergi ke depan. Nombor tiga ni, kemahiran yang sedia ada kepada pesara, tidak dapat digunakan, peluang menyumbang sangat kecil ruangnya. Ini saya dah cakap tadi lah. Jadi ini kerajaan punya peranan lah. Kalau betul-betul kerajaan nak tolong veteran, tolonglah biar sampai habis. Jangan kita janji sebelum belanjawan, janji macam-macam belik. Bila belanjawan sebut veteran pun tak ada. Jadi orang marahlah macam ni. Kita tak mau macam ni.
Yalah. Itulah dia cara hidup dalam tentera tu jauh berbeza. Dunia yang agak boleh dikatakan tersendiri. Pencen pun awal, dan bila setelah pencen tu terpaksa nak menyesuaikan diri kepada dunia yang baru, dan ini memanglah satu masalah yang perlu ditanganilah dengan sebaik yang mungkin lah. Mungkin di kalangan tentera ada yang menjadi sebagai trainer, dia boleh menjadi sebagai tenaga pendidik dan sebagainya, tapi tak nampak. Saya sendiri saya belajar sini, tentera tak ada hantar saya pergi buat law. Saya buat law, saya buat political science, saya buat public administration, saya buat master in law, master in human development. Jadi duit saya sendiri masih dalam servis saya buat. Jadi bila saya keluar, saya gunakanlah ilmu tu lah untuk ni, tapi peluang pun bukan senang. Tapi kita kena orang awam lain pun bukannya senang. Tapi kita ini semuanya pemerintah lah. Tapi dia tak letak atas tahap yang sama. Pasal dia akan tanya your working experience. Dulu kerja di mana? Walaupun kita ada kelulusan kertas, tetapi kalau dia dengar kata tentera tu dia tak mau dah. Kalau dia kata pengalaman dia tak ada, dia kerja lain, dunia lain dan sebagainya. Okeylah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Major Mio Rosli yang telah bersama kita pada malam ini. Ada beberapa isu-isu yang telah pun dibincangkan, persoalan-persoalan yang boleh dikatakan membimbangkan juga, khususnya dari sudut martabat institusi Angkatan Tentera Malaysia lah, yang semakin terhakis, yang semakin direndahkan, mungkin oleh kerana masa damai, tak ada perang, lalu orang ingat tentera ni tak penting, oleh kerana itulah saya nak sebut dia rendah tu dalam undang-undang dia tetap di situ, perlembagaan di situ, tapi dia rendahkan dari segi gaji. Apabila dia gaji tu direndahkan, disamakan dengan orang awam. Tapi dia tak faham kerja orang awam dan kerja tentera tak sama. Apa itu kelulusan masuk contohnya. Nak jadi pegawai saya nak ada degree. Tapi tentera ni pun dia punya kelulusan dia tu pun dah lebih tinggi daripada degree. Contoh saya bagi seorang lieutenant muda bawa satu pesawat pejuang yang harga dia 1 bilion. Dia satu lieutenant muda saja. Kalau dia kata ini kapal mana, dia tekan butang, dia eject, 1 bilion jatuh. Jadi tanggungjawab dia tu besar. Jadi kita tak boleh nak samakan dengan orang awam dengan tentera, tak bersama. Okey, saya rasa banyak isu-isu yang telah disentuh yang boleh kita fikirkan bersama, dan ini semestinya lah akan menjadi satu cabaran bagi Pakatan Harapan sekiranya kita mengambil alih pemerintahan negara, bagaimana kita boleh perbetulkan segala kepincangan yang berlaku, dan apa yang boleh dikatakan ketidakadilan lah yang terpaksa dilalui dan dialami oleh pihak tentera dan pihak pesara. InsyaAllah ianya akan merupakan satu perkara yang sentiasa difikirkan untuk option-option bagaimana solusi ataupun penyelesaian dan kaedah untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi. Saya rasa benda ni pun sebenarnya contohnya pun banyak di negara-negara yang lain dan sebagainya. Tetapi mesti ada political will lah, mesti ada kesungguhan lah untuk mencari penyelesaian. Bagi yang itu saya ucapkan jazakallahu khairan katsira, berbanyak-banyak terima kasih kepada Major Mio Rosli kerana sudi bersama kita pada program Jom Channel LB Live wawancara isu semasa. Semoga insya-Allah apa yang telah dikemukakan mendatangkan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.